Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sebelum mula kelas, seperti yang cikgu beritahu, cikgu nak tengok muka dulu. Ramai lagi yang tak buka kamera. Kejap ada banyak lagi orang masuk. Okay. Siapa yang guna telefon? Okay, awak buka awak punya auto rotate. So, muka awak lurus. Then nota yang cikgu akan tunjukkan dengan awak nanti akan lebih jelas. Contoh macam Christine Jack tu, Christine. Macam Ayu tu sama juga, Wahidah. Kalau kamu buka auto rotate, nanti kamu lebih nampak. Oh, kalau tak dapat tak apa. Okay, cikgu nak ambil gambar dulu. Kenapa ni slow ni? Cikgu buang dulu. Okay, cikgu ambil gambar dulu. Okay, 3. Kejap. Cuba berat ni. Okay, 1, 2, 3. Kejap. Ada lagi yang nak masuk. Okay, last one more. Sekejap, ada orang masuk lagi. 1, 2. Okay, so kita akan mula kelas kita. Sekejap. Okay, boleh dengar suara saya? Wahidah? Okay, good. Okay, sebab cikgu tukar telefon. Tukar telefon dekat mic. Okay. Okay, masing-masing semua lihat cikgu punya screen. Ada cikgu punya buku teks dan juga sebelah tu ada whiteboard cikgu. Okay. So hari ini kita akan masuk tajuk yang baru. Okay. Tajuk yang baru. Tajuk ni adalah tajuk tenaga, unit 7 tenaga. So apa yang akan kamu belajar pada hari ini adalah yang pertama,
Okey, yang pertama yang akan kamu belajar pada hari ini adalah definisi tenaga. Yang kedua, okey, yang kita akan belajar adalah sumber tenaga. Ada berapa sumber tenaga? Dan yang ketiga, bentuk tenaga. Okey, jadi kita akan belajar 3 perkara ni dan pada akhir pembelajaran hari ini kita akan buat kuis. Kuis 10 soalan objektif. Okey, menggunakan kuisis secara live. Okey, so lepas ni semua ni pasal tenaga. Tapi apa beza definisi, apa beza sumber, apa beza bentuk. Okey, kamu mesti tahu jangan campur aduk sumber dengan bentuk, bentuk dengan sumber. Okey, sebab dia tidak sama. Okey, sumber tak sama, bentuk tak sama. Okey, so kita lihat buku teks muka surat 123. Okey. Bila kita buka buku teks muka surat 123 ni, okey, dalam ni ada banyak tenaga. Ada banyak bentuk tenaga dan juga sumber yang menghasilkan tenaga. Okey, murid ini berlari pun sedang ada tenaga dilakukan, ada tenaga dibentuk. Okey, kemudian kejap, ramai sangat masuk ni. Okey, kemudian daun ini terbang pun ada tenaga. Layang-layang ni terbang pun ada tenaga. Perempuan ni main muzik, gitar pun ada tenaga. Api ni pun ada tenaga. Kapal layar ni bergerak pun ada tenaga. Buaya ni bergerak pun ada tenaga. Perempuan ni baring pun ada tenaga. Okey, apa bentuk tenaga tersebut? Jadi kita akan tengok kat sini. Okey, so yang pertama sekali apa yang akan kita belajar adalah apa itu maksud tenaga. Okey, so muka surat 124. Okey, boleh tak seorang buka mic bagi tahu saya apa maksud tenaga? Siapa? Sebut nama dulu. Apa? Siapa nak cakap? Siapa nak cakap? Apa maksud tenaga? Saya. Siapa tu? Hello, hello. Wahidah. Apa maksud tenaga, Wahidah? Wahidah, sini. Tenaga ialah keupayaan untuk melakukan kerja. Yes, betul. Tenaga ialah keupayaan untuk melakukan kerja. Okey, ada dekat depan ni. Jadi definisi ni kita kena faham dan juga hafal sebab soalan definisi ni memang akan keluar dalam ujian. Dia tanya apakah definisi tenaga? Apakah maksud tenaga? Tenaga ialah keupayaan untuk melakukan kerja. So, yang pertama hari ini adalah definisi tenaga. Okey, tutup mic. Definisi tenaga. Okey. Tenaga ialah keupayaan untuk melakukan kerja. Okey, maksud perkataan kerja dekat sini tak semestinya kerja, awak pergi bekerja, hari-hari pergi kerja macam mak bapak awak pergi kerja. Tak semestinya itu adalah kerja. Okey, kerja maksudnya adalah apa-apa saja yang menyebabkan pergerakan. Okey, apa saja yang boleh bergerak. Contohnya kereta bergerak pun kerja. Tangan awak bergerak pun kerja, saya bercakap pun kerja. Okey, itu adalah definisi kerja dekat sini. Okey. Lampu kamu menyala pun itu pun bekerja. Kipas kamu berpusing tu pun kerja juga. Okey. Jadi jangan terhadkan kerja ini kepada situasi bekerja seharian. Okey, kerja ni banyak maksud. Suara saya tidak jelas. Yang lain jelaskah? Komen dulu. Jelas. Jelas. Mungkin ada line sikit kat situ. Okey.
So, sekarang lepas kita dah belajar definisi tenaga, kita akan pergi kepada sumber tenaga. Okey, sumber tenaga. Sumber, okey, cikgu cuba bercakap perlahan. Sumber tenaga. Okey, sumber tenaga. Sebelum kita pergi kepada sumber tenaga, kita mesti tahu dulu apa maksud sumber. Okey, sumber. Apa maksud sumber? Okey, sumber ni maksudnya adalah apa yang menghasilkan ataupun yang mewujudkan. Okey, apa yang menghasilkan. Sumber ni maksudnya apa yang menghasilkan tenaga. Yang menghasilkan tenaga. Okey. Apa yang menghasilkan tenaga. Sumber ni maksudnya, sumber tenaga ni maksudnya apa yang boleh menghasilkan tenaga. Apa yang boleh membentuk tenaga itu. Okey. Menghasilkan tenaga. Jadi ada banyak sumber tenaga di sekeliling kita. Okey, kalau kamu lihat muka surat 124 dan 125, boleh tak kamu bagi tahu saya ada berapa sumber tenaga? Ada berapa sumber tenaga? Ya? Dua. Berbut. Sebut nama dulu. Dua. Ada 2. 7. 7. Apa sebut? Ayu kata berapa? 9. 9, 7. 7. Okey, kita lihat dekat sini ada berapa. Okey, kita akan senaikan satu demi satu. Ada berapa sumber tenaga? Okey. Sekejap okey, ada berapa sumber tenaga? Okey, kita akan lihat satu demi satu baru kita tahu ada berapa. Allahu Akbar. Okey, tutup mic. Tutup mic dulu. Okey. Okey, ada berapa sumber tenaga dalam buku teks? Kita lihat satu demi satu. Okey, yang pertama, 1 matahari, 2 air, 3 biojisim, 4 geoterma. Okey, 4 geoterma, 5 angin, 6 nuklear dan 7 bahan api fosil dan 8 ombak. Kita kat sini ada berapa? Jadi semuanya ada 8 ya. Semua kelas 8 sumber tenaga. Okey, ada 8 sumber tenaga. Okey, cikgu tahu ada yang banyak sebutlah 7 sebab dia tak tengok kat sini. Geoterma juga merupakan sumber tenaga. Okey, kita akan lihat satu demi satu. Okey, yang pertama sekali adalah sumber yang pertama adalah matahari. Okey, matahari. Yang pertama ialah matahari. Okey, matahari merupakan sumber tenaga yang paling utama. Tenaga matahari boleh digunakan untuk menjana elektrik melalui panel solar, panel suria. Okey, jadi matahari ni merupakan sumber. Saya tak nampak apa yang awak tak nampak. Awak cari skrin saya yang ada share screen. Okey, pilih. Lepas tu awak pinkan skrin saya. Okey, matahari ni merupakan, ingat, sumber utama tenaga bumi. Sumber yang paling utama. Okey, sumber yang paling utama. Okey, sebab kenapa saya katakan matahari ini adalah sumber utama bagi bumi adalah sebab dia boleh menerangi bumi. Okey, matahari ini merupakan sumber cahaya bagi bumi. Kemudian matahari juga membantu dalam proses tumbuhan membuat makanan. Siapa tahu apa nama proses tumbuhan buat makanan? Cuba sebut, cuba tulis dekat komen apa
nama proses tumbuhan buat makanan? Saya nak lihat. Siapa tahu? Apa nama proses tumbuhan buat makanan? Kamu dah belajar ni? Nama proses tumbuhan buat makanan. Yes, betul Damia. Suara saya tidak jelas. Saya buka mic besar-besar. Ya, fotosintesis. Okay. Fotosintesis. Good. Fotosintesis. Kamu dah fotosintesis. Bejaan. Fotosintesis adalah proses untuk tumbuhan membuat makanan dengan bantuan cahaya matahari. Kalau tak ada cahaya matahari, tumbuhan tak boleh membesar. Okey, tak boleh bertumbuh. Okey. Okey, jadi sebab itulah saya kata matahari ini adalah sumber utama bagi tenaga. Okey, kemudian matahari juga boleh ditukarkan menjadi tenaga suria dengan menggunakan panel solar. Okey. Panel suria. Okey, panel suria ni kita biasa jumpa di rumah-rumah yang besar ataupun di kawasan pedalaman. Okey, kita akan tengok macam mana contoh panel solar ni. Okey, ini adalah contoh panel solar. Okey, panel solar ni dia bertindak untuk mengumpul tenaga suria. Jadi daripada tenaga suria ni dia akan boleh berubah menjadi tenaga elektrik untuk lampu dan juga peralatan elektrik di dalam rumah. Okey, selain daripada sumber elektrik daripada yang biasa kita gunakan, panel solar ni juga boleh digunakan untuk menghasilkan tenaga elektrik untuk lampu di dalam rumah. Okay, kita lihat dekat sini. Okay, yang dekat atas bumbung tu adalah panel solar ataupun panel suria. Okay, seterusnya adalah air. Air yang mengalir menggerakkan turbin di empangan untuk menjanakan elektrik. Okey. Jadi sebenarnya kipas, lampu dan elektrik di dalam rumah awak tu kebanyakan sumber utama tenaganya adalah daripada air. Okey, kalau saya tanya kamu, lampu dalam rumah awak tu apa sumber utama dia? Jawapannya adalah air. Okey, jangan awak kata suis, plug, elektrik. Kalau saya tanya sumber untuk lampu dan kipas dalam rumah awak, jawapannya adalah air. Kenapa saya katakan air? Okey, air merupakan sumber utama tenaga di dalam rumah kamu disebabkan adanya empangan hidroelektrik. Okey, yang paling kamu tahu adalah yang di Sarawak adalah empangan bakun. Okey, empangan bakun. Okey, jadi empangan ni cikgu lukiskan dengan awak empangan ni. Okey. Ni tadi empangan. Okey. Dia mesti ada sungai. Ini sungai. Okey, kemudian air tu akan jatuh ke bawah. Okey. Kemudian apa yang ada di bawah air ini adalah di dalam ni ada turbin. Okey, cikgu lukis secara ringkas dalam ni ada turbin. Ikut dalam buku teks tu sama. Bukan satu tapi banyak turbin. Okey. Jadi apabila turbin ini berpusing disebabkan oleh air itu tadi,
ianya boleh menghasilkan tenaga elektrik. Jadi dia akan hasilkan tenaga elektrik dan dia akan dihantar ke apa nama tower, macam tower lah. Okey. Baru dia akan salurkan pergi ke apakah tempat-tempat yang ada banyak tiang tu, kemudian baru dia akan sampai pergi ke rumah. Okey. Cikgu terbalik ni. Okey, tak apa. Okey, yang paling penting awak kena tahu empangan ni di bawah dia ada turbin. Okey, di bawah dia ada turbin. Okey, jadi dekat situlah sumber utama tenaga untuk barang peralatan elektrik di dalam rumah kita. Okey, seterusnya cikgu nak tengok, bawa awak tengok empangan hidroelektrik. Okey. Okey, kita lihat kat sini. Ni kita boleh lihat kat sini. Empangan ni. Tak ada gambar. Okey. Dekat atas ni sebenarnya ada sungai. Dekat atas ni sebenarnya sungai. Ni bukan empangan, ni sebelah ni yang empangan. Okey. Okey, dekat bawah ni ada banyak turbin. Okey. Ini adalah contoh empangan. Okey, cikgu proceed lah sebab cikgu takut lambat. Okey, seterusnya yang ketiga adalah biogesim. Okey, yang ketiga adalah biogesim. Biogesim ialah bahan daripada tumbuh-tumbuhan atau tinja haiwan yang digunakan untuk menghasilkan bahan api dan menjanakan elektrik. Jadi dua yang boleh menghasilkan biogesim ni adalah tumbuh-tumbuhan dan juga yang kedua tinja. Tinja haiwan. Okey, tumbuh-tumbuhan ataupun tinja haiwan. Ataupun tumbuh-tumbuhan yang dah mereput. Okey, dan juga tinja haiwan. Tinja haiwan ni tahi haiwan lah. Tengok tu ada gambar tahi kat situ. Macam mana tinja haiwan ni boleh menghasilkan tenaga? Okey, jadi kedua-dua benda ni dia akan bakar dan dia boleh menghasilkan elektrik. Awak tak perlu fikirlah macam mana dia boleh jadi elektrik tu. Yang paling awak perlu tahu, biogesim ni adalah daripada tumbuh-tumbuhan dan juga tinja haiwan. Okey, kita lihat biasanya biogesim ni ada di India. Kat Malaysia ni jarang guna biogesim. Ni. Inilah tahi ataupun tinja haiwan yang digunakan untuk menghasilkan tenaga elektrik di India. Okey. Ni adalah tumbuh-tumbuhan. Okey. Okey, cikgu proceed lah. Okey, seterusnya adalah geothermal. Okey, geothermal. Okey, geothermal adalah sumber tenaga yang diperolehi daripada batuan panas di bawah permukaan bumi. Okey, ini adalah di bawah permukaan bumi. Okey, ataupun haba batuan.
Okey, dekat Malaysia ni tak ada geoterma. Tapi yang perlu awak tahu, geoterma ni maksudnya haba yang ataupun tenaga yang dihasilkan di bawah permukaan bumi. Okey. Kemudian yang kelima, angin. Okey. Angin ni, konsep dia kita guna kincir angin. Kemudian ataupun kapal layar yang bergerak. Siapa buka mic tutup ah. Kapal layar bergerak. Okey. Okey, kincir angin ni dia sama konsep dia dengan empangan tadi. Okey, kincir angin. Okey, kat Malaysia tak ada kincir angin lah. Okey, kincir angin ni sama bila kincir ini berpusing, dia akan menggerakkan turbin. Okey, dekat belakang ni ada turbin dan turbin itu akan menghasilkan tenaga elektrik. Kemudian dia akan salurkan ke rumah-rumah. Okey, dekat Malaysia tak ada kincir angin. Kalau luar negara ada, kat Korea ada. Okey, turbin ni dia sangat besar. Lebih tinggi lagi daripada sekolah awak. Okey. Seterusnya yang keenam adalah nuklear. Okey, dekat Malaysia pun tidak ada nuklear. Okey, nuklear ni adalah bahan kimia yang dijana untuk menghasilkan tenaga elektrik. Okey, jadi dia ada stesen jana kuasa nuklear. Okey. Okey, stesen jana nuklear ni dia macam ni. Kalau awak tengok gambar-gambar macam ni bukan macam dekat Kidurong tu. Dia hampir sama lah rupa dia, tapi dia banyak asap dan di tong ni, steam ni, dalam ni ada banyak nuklear. Okey. Jadi apabila dia dipanaskan, haba tu akan dihantar ke rumah-rumah. Sama juga. Kemudian yang ke-7. Mana ni? Yang ke-7 adalah bahan api fosil. Okey, bahan api fosil. Okey, bahan api fosil ni ada 3. Okey, yang pertama petroleum, 2 arang batu, dan ketiga gas asli. Okey, petroleum ni kebiasaannya untuk kita gerakkan kenderaan. Okey, gas asli ni adalah kebiasaannya untuk memasak. Untuk dapur kita. Arang batu ni bukan untuk memanggang lah. Arang batu ni lebih sama juga untuk menghasilkan untuk memasak sama juga. Dan juga dia juga selain daripada tu dia juga boleh mampu untuk menghidupkan peralatan elektrik apabila dipanaskan. Okey. Kemudian yang terakhir adalah ombak. Okey, ombak dan air ni hampir sama dia punya proses untuk menghasilkan tenaga elektrik. Ombak itu menggerakkan turbin di dalam laut. Okey. Dan akan dihantar ke rumah-rumah. Okey. Okey, short squeeze sebelum kita masuk ke bentuk tenaga. Okey, siapa nak jawab soalan, letak dekat chat supaya tak beramai-ramai buka mic. Okey, sedia dengan chat awak. Soalan kuis saya simple. Okey. Apakah sumber tenaga
untuk peralatan elektrik di rumah awak? Air. Oh, air. Cepat. Good. Air Damia. Sebut dan cakap. Okay, good. Air. Ingat tu. Bukan elektrik, bukan Swiss. Okay, good, good, good. Okay, seterusnya soalan yang kedua. Apakah objek apakah objek yang bergerak di bawah sungai, di bawah air, di dalam kincir angin yang boleh menghasilkan tenaga elektrik? Turbin. Yes, sir. Turbin. Good. Turbin. Turbin tu sangat penting, okay? Ombak, kincir angin, air, geoterma, semua dia melibatkan turbin. Turbin, turbin, turbin. Turbin tu bila dia berpusing, dia akan hasilkan tenaga elektrik. Okey. Turbin. Dia boleh hasilkan tenaga elektrik. Okey, itu saja. Okey, sekarang kita akan pergi kepada bentuk tenaga. Okey, tulis cepat dekat ruangan chat. Siapa tahu ada berapa bentuk tenaga? 9. Hmm. Ada jawab 8, ada jawab 9. 9. Okey, ada 8 dan 9. Berapa ni sebenarnya? Okey, soalan saya tadi bentuk tenaga, bukan sumber tenaga. Okey. Sumber tenaga ada 8. Manakala bentuk tenaga yang akan kita belajar selepas ni ada 9. Sebab tu saya kata jangan campur adukkan sumber dengan bentuk. Bentuk tak sama dengan sumber. Sumber tu adalah yang menghasilkan tenaga. Manakala bentuk tenaga adalah tenaga yang dihasilkan. Okey, tenaga yang ada di persekitaran kita. Tenaga yang melakukan kerja. Okey, jawapan dia ada 9. Okey, tadi kita pergi kepada sumber tenaga. Sekarang kita akan pergi kepada bentuk tenaga. Bentuk tenaga ada 9 ya. Okey, bentuk tenaga ada 9. Kalau kita lihat dalam kutip, bentuk tenaga yang pertama adalah tenaga suria. 1, 2 tenaga abah, 3 tenaga cahaya, 4 tenaga bunyi, 5 tenaga elektrik, 6 tenaga kimia, 7 tenaga kinetik, 8 tenaga keupayaan dan 9 tenaga nuklear. So ada 9 bentuk tenaga. Okay, jangan campur dengan sumber. Okay. Saya senaraikan dekat sini. Okay, semua bentuk tenaga ni, semua perkataan di depan ni ada tenaga. Tenaga ni, tenaga ni, tenaga ni, tenaga ni. Okey. Tenaga yang pertama tenaga suria. Okey, saya tulis setuju. Tenaga suria. Okey, tenaga suria ni adalah tenaga yang dihasilkan daripada matahari. Okey, tenaga suria adalah yang dihasilkan daripada matahari. Okey. Kemudian tenaga haba yang kedua. Ya, ada soalan Kristin? Angkat tangan. Okey, yang kedua adalah tenaga haba. Okey, tenaga haba adalah tenaga yang tersimpan pada objek yang mempunyai kepanasan. Okey, haba tak semestinya panas. Haba ni ada sejuk, ada panas. Okey, haba ni ada pada objek yang ada menghasilkan suhu. Suhu sejuk ke suhu panas. Okey, jadi api tu pun juga tenaga haba. Dan juga peti sejuk dalam tu pun ada tenaga haba. Okey, seterusnya yang ketiga adalah tenaga cahaya. Okey, tenaga cahaya jangan main raise hand lah. Kalau betul-betul raise hand, tanya soalan betul-betul. Okey, kemudian seterusnya tenaga cahaya. Tenaga cahaya adalah tenaga yang menghasilkan cahaya. Contoh objek yang menghasilkan tenaga cahaya adalah lampu suluh, televisyen,
telefon bimbit. Okey, itu semua boleh menghasilkan tenaga cahaya. Okey. Sekarang yang keempat, tenaga bunyi. Tenaga bunyi adalah apa-apa sahaja objek yang boleh menghasilkan bunyi. Saya bercakap ni pun tenaga bunyi. Okey. Televisyen, radio, telefon bimbit, itu semua ada tenaga bunyi. Okey, kemudian yang kelima, tenaga elektrik. Tenaga elektrik ni banyak. Okey, tenaga elektrik adalah apa-apa saja yang menggunakan elektrik lah. Uh, lampu suluh pula. Tenaga elektrik contohnya mesin basuh, seterika, komputer, apa lagi? Televisyen, lampu, kipas, itu semua ada tenaga elektrik. Okey, seterusnya adalah yang keenam, tenaga kimia. Tenaga kimia ni kita tak nampak sangat. Okey, tenaga kimia ni biasanya ada di dalam bahan api fosil dan juga sel kering ataupun bateri. Okey, tenaga kimia ni biasa ada di bahan api fosil. Apa bahan api fosil tadi? Ada 3. Petroleum, arang batu, gas asli. Okey, kemudian ada di dalam bateri. Okey, dalam bateri dan juga ingat makanan. Okey, makanan kamu boleh menghasilkan tenaga kimia untuk badan kamu. Okey, makanan boleh menghasilkan tenaga kimia untuk badan. So, kalau saya kata macam mana manusia boleh bergerak, mula dengan tenaga kimia. Baru boleh pergi kepada tenaga kinetik. Okey. Okey. Nanti awak akan tengok kenapa kita kena belajar semua tenaga ni. Okey. Jadi untuk tajuk yang seterusnya. Tenaga kinetik adalah apa sahaja yang bergerak. Apa yang bergerak? Contohnya kipas, basikal, awak berjalan, kereta. Itu semua ada tenaga kinetik. Bas, kapal terbang, itu semua ada tenaga kinetik. Okey, kemudian yang ke-8, tenaga keupayaan. Okey, tenaga keupayaan adalah tenaga yang tersimpan di dalam objek yang berbeza ketinggian yang boleh diregangkan dan juga dimampatkan. Sebab tu saya kata tadi, budak perempuan yang sedang baca buku di dalam buaian tadi ada tenaga keupayaan sebab dia berbeza ketinggian dengan atas lantai ataupun atas pasir. Sebab apabila dia berada pada ketinggian yang berbeza daripada atas bumi ataupun tanah, dia ada tenaga keupayaan sebab dia berlawan dengan graviti bumi. Okey. Kemudian objek yang ada boleh diregangkan, contohnya lastik, memanah, itu semua ada tenaga kinetik. Spring, itu semua ada tenaga keupayaan. Dan yang ke-9 adalah tenaga nuklear. Okey, kalau tenaga nuklear ni simple. Tenaga nuklear ni adalah tenaga yang dihasilkan oleh nuklear. Okey, tenaga yang dihasilkan oleh nuklear. Jadi kenapa kita perlu belajar ke-9 bentuk tenaga ni? Adalah disebabkan tenaga ni dia boleh berubah bentuk daripada satu bentuk kepada satu bentuk yang lain. Yang ni kita akan belajar minggu depan, tapi saya nak tunjuk dengan awak kenapa kita perlu belajar ni. Saya tengok kat sini. Televisyen mula dengan tenaga elektrik, kemudian berubah menjadi tenaga cahaya dan juga tenaga bunyi. Okey, contoh lagi ni, macam mana tenaga kimia berubah kepada tenaga haba, kemudian menjadi tenaga cahaya. Macam yang saya bagi tahu tadi, macam mana kita boleh bergerak mengayuh basikal sebab kita makan.
Makanan ni menghasilkan tenaga kimia dan juga kemudian berubah kepada tenaga kinetik. Sebab itulah kita kena belajar bentuk-bentuk tenaga ni. Kena hafal ni ada 9. Okey. Sekarang sebab jam dah 8.30, kita akan buat kuis lah, okay? Kita akan buat kuis. So, saya akan bagi link dekat chat. Kita buat kuis, okay? Sekejap cikgu tukar. Okay, sedia? Okay, sedia? Okay, sedia. Sekejap. Double. Okay, tajuk ni memang dia ada susah sikit dia kelas, tak apa. Slow. Ada 10 soalan je, tak banyak. Berkaitan dengan sumber tenaga dan bentuk tenaga. Okay, lepas ni cikgu bagi link dekat chat. Siapa yang tak dapat masuk tu tak apa. Okay, cikgu dah bagi. Okay, tulis nama dan tekan start. Cikgu tunggu, cikgu akan wait berapa orang boleh masuk dalam ni. Tujuh. 9. Siapa lain tu tak kuat tak apa, okay? Kita akan tengok kawan-kawan kamu bermain kuis. Tujuh belas. Okay, bagus. 17. Sekejap 18. Ada lagi? Okay, 8, 27, 27 lagi. 2 minit lagi. Dua 20 orang. Sebab dalam ni kita ada 34 orang. Baru 20 orang. 21. Okay. 828 cikgu tekan start. Hey. Okay. 23 orang, kita start. 1, 2, 3.
Oh, hebat. Ada salah dah tu. Cepat-cepat markah dia tinggi lah. Tapi jangan dah awak tak baca. Oh, Melvin sekarang. Okay, Melvin dah siap. Melvin sekarang mendahului tahta. Okay. Ada yang asalnya terkeluar ni. Kalau terkeluar tak apa. Oh, 10/10. Okay. Okay, nampaknya macam dah nak habis. Dayang seorang lagi. Okay, good. Okay, 8-3-2, cikgu stop. Okay, Tahniah 4 orang 10/10. Melvin 10/10 sebab dia paling cepat buat, jadi maka dia lebih poin dia tinggi lagi. Okay, asalnya dah semua ni. Yang ni dia mesti dia ada masalah dekat line dia. Okay, tak apa. Cikgu akan hentikan. Okay, kita lihat tahniah kepada okay, tahniah kepada Melvin. Nombor pertama, kedua Marcella dan ketiga Almira. Okay, apa ni? Mastery Party. Okay, kita lihat apa soalan kamu yang paling banyak salah. Okay, kita lihat sini. Soalan yang paling banyak salah, soalan nombor 7 ni. Paling ramai salah sebab apa? Kita lihat soalan nombor 7 saja. Kita tengok yang lain pun. Okay. Okay, kita lihat soalan nombor 7. Objek yang bergerak mempunyai tenaga apa? 11 orang betul, 11 orang salah ni. Siapa boleh jawab? Objek yang bergerak mempunyai tenaga apa? Tenaga?
Cantik. Kinetik. Cantik. Tak ada saya. Tak ada saya. Cakap. Tenaga, ya betul. Tenaga Elektrik, cikgu. kinetik. Tenaga kinetik. Okay, kinetik. Ingat, setiap objek yang bergerak tu mempunyai tenaga kinetik. Okay, good. Kemudian kita lihat balik apa lagi. Last lah satu soalan. Yang paling banyak salah selain daripada soalan nombor 7 adalah, okey, ni soalan nombor 10 ni ada 52% sahaja. Soalan nombor 10. Apakah contoh bahan api fosil? Apa jawapan dia, kelas? Petroleum dan gas asli arang batu. Yes. 3 bahan api fosil kena ingat. Bahan api fosil adalah petroleum, gas asli dan arang batu. Kalau cikgu tanya petroleum tu apa? Petroleum tu adalah bahan api fosil. Kalau cikgu tanya sumber tenaga, jangan kamu jawab petroleum sebab petroleum tu adalah salah satu di dalam bahan api fosil. Tak boleh sebut bahan petroleum, gas asli, arang batu. Jadi kalau cikgu tanya sumber tenaga, mesti jawab bahan api fosil. Tak boleh jawab petroleum. Sebab ketiga-tiga ni adalah di bawah satu yang sama, iaitu bahan api fosil. Okey, saya nak terangkan sedikit fakta berkaitan dengan petroleum, gas asli dan arang batu ni. Okey, awak sekarang kan kat Bintulu. Jadi ketiga-tiga ni sangat famous dekat Bintulu. Tapi awak tahukah apa perbezaan di antara ketiga-tiga ini? Petroleum dan gas asli dia didapati di dasar lautan. Manakala kalau arang batu kita gali dia di dasar dekat darat. Okey, itu beza di antara petroleum, gas asli dan arang batu. Kemudian petroleum ni adalah hasil daripada perebutan sisa organik haiwan-haiwan, tumbuh-tumbuhan pada zaman dahulu berjuta-juta tahun dahulu. Petroleum dan gas asli ni beza dia adalah mungkin petroleum ni lebih lama lagi daripada gas asli dan dia punya sumber dia. Mana tahu dinosaur pada zaman dahulu pupus, mati, kemudian dia jadi petroleum. Boleh, kemungkinan dia pun boleh jadi macam tu. Okey. Okey, sekarang kita sudah, cikgu dah tamatkan kelas kita. Okey, latihan kamu cikgu dah bagi dalam grup. Okey, last. Kita nak ambil gambar bersama-sama. Cikgu nak buka skrin. Cikgu nak buka skrin. Tolong buka skrin awak. Okey. Dah mandi belum? Cikgu nampak tadi mata tu. Okey, 1, 2. 1, 2. Sekejap. Ni kacau ni. 1, 2, 3. Okey. Okey kelas. Sampai. Ada soalan? Tak ada soalan? Okey, tak ada soalan. Bye. Sebab kamu dah kena buat lagi latihan. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Bye-bye. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Ada kasih. Terima kasih. Ada belah. Terima kasih cikgu. Bye. Bye, Barista. Sama-sama. Cikgu nak end call. Cikgu nak pergi sekolah.